Didik TV KPM. Terima kasih Mira. Apabila kita membaca sesuatu petikan tersebut, kita dah membaca secara mentalis, kita dah membaca secara mekanis. Semestinya apabila kita membaca itu mesti ada aspek menarik dalam cerpen tersebut. Jadi di sini kita keluarkan aspek menarik untuk memastikan ataupun untuk menguji pemahaman murid terhadap petikan yang dibaca tersebut. Mari kita dengar apakah aspek menarik yang pertama. Kembali semula kepada cerpen Petua Tok Nan tadi, petikan yang sama, agak-agaknya lah kan. Kita tanyalah rakan Mira ni, apakah aspek menarik yang terdapat dalam petikan ini? Silakan kawan-kawan saya. Siapa tu? Silakan Amirul. Amirul, silakan Amirul. Pada pendapat saya, aspek menarik yang terdapat dalam petikan cerpen ini adalah berkaitan dengan petua yang diberikan oleh Tok Nan. Dalam petikan satu ini, Tok Nan telah memberikan petua berkaitan tentang cara-cara untuk membersihkan cermin. Kita boleh menggunakan campuran air dan cuka untuk membersihkan permukaan cermin. Mula-mula, campuran itu disembur pada permukaan cermin. Kemudian, permukaan cermin itu dilap pula dengan kertas surat khabar. Baiklah Mira, sebenarnya terima kasih Amirul. Sesuai dengan nama petikan ini iaitu Petua Tok Nan, cerpen Petua Tok Nan, maka sudah semestinya dah diberi sebenarnya. Dah diberi sedikit info kat situ bahawa aspek menarik yang pertama adalah berkaitan dengan petua. Jadi tadi Amirul dah kata, petua yang pertama adalah berkaitan dengan membersihkan permukaan cermin. Betul lah tu. Permukaan cermin. Jadi di sini Amirul dah tahu dah aspek menarik dalam petikan ini. Katanya permukaan cermin. Jadi apakah petua Tok Nan tu? Selalunya kita bersihkan cermin, ambil sabun, kemudian siram dengan air. Dah bersih. Betul. Tapi Tok Nan dia ada petuanya. Apa dia? Permukaan cermin katanya gunakanlah campuran air dan cuka. Sebab tu tadi cikgu bersihkan tepak sirih itu dengan cuka. Tadi Mira kata Mira tahu hanya dalam masakan saja kan? Betul tu cikgu. Boleh pelbagai kegunaan. Kegunaan pertama, kita tengok dalam bilik air saja. Bilik air ni mesti bersih Mira kan? Baik, gunakan campuran air dan cuka. Kemudian gunakan apa lagi? Surat khabar. Dilap pula permukaan cermin tersebut dengan surat khabar. Pasti bersih. Betul. Betul tak? Ada pendapat lain tak? Pernah guna tak? Pernah buat tak? Siapa pernah buat? Ada yang Siapa pernah mengangguk tu buat? cikgu? Tak pernah buat. Ini mesti guna sabun. Dah sebut dengan air ni sebab tak pernah buat. Selepas ni buat ya. Apabila kamu membantu ibu bapa kamu membersihkan bilik air, kamu akan menjadi anak yang diredai lah. Kita begitu. Amin, insya-Allah. Baik. Seterusnya, Amirul dah dapat dah mengenal pasti aspek menarik dalam petikan ini. Kita lihat rakannya boleh tak tu? Silakan rakannya. Okey, ini petua tadi ya, membersihkan cermin. Baik, kita lihat pula apakah aspek menarik dalam petikan kedua ini. Cikgu, Silakan Alia. setelah saya membaca petikan ini, aspek menarik yang saya peroleh ialah petua Tok Nan berkaitan tentang cara-cara membersihkan jubin dan sinki. Baru saya tahu, jubin dan sinki boleh dibersihkan dengan menggunakan sabuk penaik dan cuka. Guna sabuk penaik dan cuka. Guna sabuk penaik cikgu ya? Sabuk penaik biasanya digunakan semasa bila tu Mira? Bila kita nak buat kek cikgu. Kan tak lama lagi nak hari raya kan? Begitu. Guna kek kan? Baik. Sekarang ni Tok Nan kata untuk bersihkan jubin dan sinki boleh juga gunakan sabuk penaik dan cuka. Itu dia aspek menarik yang diperoleh oleh Alia apabila membaca petikan ini. Betul lah tu? Sabuk penaik. Kemudian dibasahkan dengan cuka. Sinki tu dibasahkan dulu dengan cuka. Seterusnya, barulah disental. Sental, berus jubin dan sinki. Kalau letak saja memanglah tak hilang. Betul. Kenalah sental. Tahu tak tu sental tu apa kat Tahu situ? tak sental tu? Sental tu macam ni kan cikgu? Sental. Ya, sental. 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 Okey. Menyental lah. Itu Betul. perbuatan juga tu ya. Baik, barulah jubin dan sinki menjadi bersih. Senang je kan? Senang cikgu. Seterusnya, kita tengok pula petikan yang seterusnya.
agaknya apakah aspek menarik yang terdapat dalam petikan ini? Tadi Amirul dah baca. Alia pun dah kata dah aspek menariknya. Antara dua ni siapa lagi yang belum ni? Siapa nak cuba? Silakan Maisarah. Silakan. Dalam petikan ini, Tok Nan juga telah memberikan petua berkaitan cara-cara membersihkan mangkuk tandas. Menurut Tok Nan, mangkuk tandas juga boleh dibersihkan menggunakan cuka dan serbuk penaik. Sekali lagi. Gunakan apa? Serbuk penaik cikgu dan cuka. Mira pernah cuba tak? Uji Selepas kaji ini, ini. saya akan cuba cikgu. Cuba jangan tak cuba. Ada tak serbuk penaik dan cuka di rumah? Ada cikgu. Ada saja kan? Baik. Betul lah kata Amira tadi tu. Okey, untuk membersihkan mangkuk tandas menggunakan apa? Serbuk penaik dan cuka. Lagi sekali, cuka dapat membersihkan bahagian bilik air. Tadi dah dapat membersihkan pertama permukaan cermin. Betul. Yang kedua jubin dan sinki. Yang ketiga mangkuk tandas. Tapi cikgu ada lagi satu petikan Amira. Cikgu nak lihat pelajar dapat tak mencari aspek menarik dalam petikan terakhir ini. Okey, mari kita cuba cikgu. Mari kita cuba. Saya dah nampak dah ni siapa yang belum baca ni. Dah tersenyum simpul di situ. Siapa yang belum baca tu cikgu? Aziz. Aziz. Nasib baik sukarela kat situ. Silakan Aziz. Dalam petikan ini, aspek menarik yang saya peroleh adalah berkaitan dengan petua membersihkan pancuran mandi. Biasanya, sisa-sisa kotoran yang melekat pada pancuran boleh dibersihkan juga dengan menggunakan cuka. Sekali lagi, cuka digunakan untuk membersihkan pancuran mandi. Biasa kan pancuran mandi itu akan tersumbat dengan sisa-sisa kotoran. Betul kan? Jadi, gunakan sahaja cuka dan sembur pada pancuran mandi tersebut. Air pun dapat mengalir dengan seperti asalnya. Dengan lajunya dan badan kita pun akan bersih. Betul tu cikgu. Itulah dia aspek menarik yang diperoleh oleh murid-murid saya pada hari ini. Petua Tok Nan, petua pertama adalah untuk membersihkan Cermin. Petua kedua, jubin dan sinki. Petua ketiga, Membersihkan mangkuk tandas. mangkuk tandas. Dan yang keempat, Untuk membersihkan pancuran mandi. semua petua ini menggunakan asasnya ialah cuka. Sama ada cuka dengan campuran air atau cuka dengan serbuk penaik. Dan peralatan yang dibersihkan tu pula semuanya ada di rumah. Semua rumah ada bilik air kan? Betul cikgu. Janti rajin-rajin bersihkan bilik air ya apabila dah tahu petua ini. Nampak tu tersenyum semua murid-murid tu cikgu Ya. Mereka akan cuba selepas ini. Baik cikgu. Baik, sebelum ni Kamira, sebenarnya cikgu ada bagi tugasan kepada murid cikgu ni sebenarnya. Iaitu cikgu ada minta murid cikgu buat tugasan apa ya? Tugasan apa tu? Tugasan apa ya? Saya, Silakan. Silakan Aziz. tahu saya, cikgu ada minta kami menulis pantun berkaitan cerpen petua Tok Nan. Cikgu ada minta murid kita menyiapkan pantun. Cikgu bagi petikan dan murid perlu menulis pantun berkaitan dengan cerpen Tok Nan ni. Kemudian murid ni telah memberikan pantun tersebut kepada cikgu dalam kumpulan Telegram. Nanti kita akan lihat pantun mereka ni. Boleh cikgu, boleh cikgu. Baik, sebelum tu kita tengoklah dulu mereka membaca pantun mereka tu kan. Baik. Ini tadi pancuran air petua keempat. Mari berpantun. Ini petikan yang cikgu beri kepada mereka dan mereka telah memilih. Siapakah yang memilih ini sebenarnya? Siapakah yang memilih petikan Siapa ini? yang memilih? Siapa? Saya, Silakan Alia. Bilik air bersih menjadi idaman, kotoran degil pastikan hilang. Air dan cuka sebagai campuran membersihkan cermin menjadi senang. Baik, terima kasih Alia. Begitu kreatif Alia mencipta pantun. Sebenarnya pantun yang dicipta ni cikgu suruh mereka cipta pantun berdasarkan perkataan yang ada dalam petikan tu. Sebenarnya Mira. Jadi mereka menggunakan bilik air bersih, air, cuka, bersihkan cermin. Jadi berkaitanlah dengan petua tu tadi. Jadi mereka boleh menterjemahkan apa yang mereka baca itu dalam bentuk pantun. Petikan pertama ni rupanya Alia yang menyambutnya. Maka kita tengok petikan kedua. Petikan kedua.
Siapa pula? Pantun kreatif apakah yang akan disampaikan, yang dibacakan oleh pelajar kita, murid kita ni? Amirul. Silakan Amirul. Petua Tok Nan menjadi ikutan sebagai panduan mudahkan diri. Serbuk penaik dan juga digunakan membersihkan jubin dan juga singki. Petua Tok Nan menjadi ikutan. Jangan tak ikut ya Amirul, sebab dah cakap dah tu. Petua Tok Nan menjadi ikutan. Dia kata sebagai panduan mudahkan diri. Nak guna apa? Serbuk penaik dan cuka digunakan supaya dapat membersihkan jubin dan juga singki. Nanti jangan biarkan jubin dan singki bilik air itu dalam keadaan yang kurang bersih. Jubin mestilah dibersihkan. Kalau tidak nanti tergelincir jadinya. Betul, Cikgu. Okey, terima kasih Amirul. Begitu kreatif ciptaan pantunnya. Baik, untuk petikan yang ketiga ni, kita tengok petikan yang ketiga ni kan, siapakah murid yang telah memberikan pantunnya kepada saya? Sila Siapakah bacakan murid pantun itu? kamu. Ya silakan Azim. Silakan. Bau busuk tandas perlu disisir. Taburkan serbuk naik, masukkan cuka. Mangkuk tandas segah dan bersih. Perasaan tenang, hati pun gembira. Terima kasih Azib. Azib pandai menggunakan perkataan mangkuk tandas, taburkan serbuk penaik dan cuka. Saya baca. Mira, Ya, Cikgu. cuba Mira bacakan pula pantun tu Mira. Saya baca pantun yang seterusnya, Ya, Cikgu. silakan. Baiklah, saya baca pantun ini. Bau busuk tandas juga, Cikgu. Bau busuk tandas. Okey, kalau macam tu saya cuba. Bau busuk tandas. Sorry, maafkan saya, Cikgu. Tak Salah apa. intonasi tadi. Cikgu dah tegur dah intonasi kan. Baiklah. Bau busuk tandas perlu disisir. Taburkan serbuk penaik, masukkan cuka. Mangkuk tandas segar dan bersih. Perasaan tenang, hati pun gembira. Gembira tak? Mira, Gembira. kalau bila air kita bersih, murid-murid kita gembira tak? Gembira. Gembira. Baik. Seterusnya, cikgu sebenarnya ada bagi 4 petikan tau. Jadi, murid-murid kita dah bagi petikan pertama, petikan 2, petikan 3. Kita lihat pula petikan 4. Apakah pula agaknya pantun yang akan dibaca oleh mereka? Silakan. Silakan. Pantun saya berbunyi begini, Cikgu. Silakan. Pancuran tersumbat, satu masalah. Aliran air menjadi sukar. Gunakan cuka, bersihlah sudah. Mandi puas, diri pun segar. Pancuran tersumbat, satu masalah. Betul ya masalah, Maisara? Betul. Betul kan? Kalau pancuran tu tersumbat, apa masalahnya Maisara? Air tak keluar dengan lancar. Jadi kita tengok ke atas, pancuran tu tersumbat. Jadi gunakan apa Maisara? Cuka. Lagi sekali cuka. Ada cuka tak di rumah? Ada tak? Ada, Ada. semua ada cuka di rumah. Ada. Mereka kenal tak sebut penaik ni? Kenal. Cuka kenal. Cuka sebut sudah kenal. penaik? Kenal. Alhamdulillah. Baik. Pancuran tersumbat, satu masalah. Aliran air menjadi sukar. Gunakan cuka, bersihlah sudah. Mandi puas, diri pun segar. Sememangnya menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah perlu dijadikan amalan oleh setiap manusia. Betul kan Mira kan? Betul tu, Cikgu. Apabila diri kita bersih, orang lain pun akan selesa lah dengan kita. Itu kan? kepentingan menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan segala-galanya. Didik TV KPM